Okey, kita teruskan 7.3 solution of trigonometry equation. Kita tengok 109. So nanti kamu baca tu banyak tu. Okey, bagaimana kita nak solve kalau kita ada equation of trigonometry? Sama ada soalan tu mungkin ada sin, ada cos, ada tangent. Okey, sebenarnya kalau ikut nota kamu tu ada 4 step. Saya ringkaskan, sekurang-kurangnya mesti ada 3 step ni lah. Yang pertama kita kena dapatkan find the basic angle. Basic angle alpha. Saya gunakan simbol alpha ni sebab biasa soalan dia akan gunakan angle ni sebagai theta ataupun x. Jadi alpha ni sudut yang selain daripada soalan. Kita gunakan simbol alpha. Sebab ini kita gunakan angle ni untuk sementara je. Untuk sementara je. Kemudian step yang kedua kita akan tentukan determine the quadrant of theta. Maksudnya berdasarkan maklumat soalan kita kena pasti sebenarnya kita punya soalan tu dia berada di kuadran yang mana satu. Sebab itu akan menentukan nilai sin, cos, tangent kita tu adalah positif negatif. Kemudian seterusnya kita akan tengok ini step yang ketiga. Ini step yang ketiga, find the angle. Kita tengok contoh. Tengok contoh yang pertama. Kalau kita dapat soalan, sebenarnya soalan dia kita nak cari theta ni, value of theta. Syarat dia adalah sin theta equals to 1/2. Jadi sebelum kita jawab soalan ni, kita kena tengok dia punya range yang diberi tu. Kadang-kadang range yang diberi ni, ni yang biasa. Ni kalau gunakan range yang ni, maksud dia, kalau gunakan range theta between 0 degree and 360. Ini yang biasa, maksud dia, kita akan pertimbangkan 4 sukuan. Ni yang biasalah. Maksud dia kita punya angle ni kita boleh labelkan sehingga 360. Ni kalau kita dapat range yang macam ni. Tapi kalau yang kedua ni, maksud dia kita akan ambil 4 sukuan juga, tapi dalam bentuk radian. Kalau nampak je pi ni, kita mesti guna radian. Ni mesti guna radian. Ni maksud dia 0. Kemudian pi ni maksud dia 180. Yang ni kita gunakan pi per 2. Yang ni kita gunakan 3 pi per 2. Dan complete 2 pi. Jadi nanti soalan nanti kamu kena tengok dia punya range dia guna yang mana. Guna yang degree ke guna pi. Kalau pi maksud dia radian. Maksud dia kita boleh labelkan daripada 0 sampai lah 2 pi untuk yang ni. Untuk yang ni daripada 0 anti-clockwise sampailah 360. Kemudian untuk range yang ketiga ni. Range yang ketiga dia menggunakan range between 180 sampailah 180. Ini maksud dia kita punya angle nanti maksimum adalah 180 je. Maksimum 180. Kalau katakan kita ada graf lebih daripada 180, katakan 200. Maka kita akan baca angle daripada horizontal ni pergi ikut jam. So semua syarat-syarat ni 1, 2, 3 ni, ini untuk menentukan cara kita tulis jawapan. Cara pengiraan dia sama. Cara pengiraan dia sama. Jadi kalau kita ada soalan given sin theta equals to 1/2. Jadi step yang pertama kita mesti dapatkan basic angle dia. Dipanggil basic angle. Basic angle biasanya kita guna alpha lah. Kita akan ambil, kalau kita soalan kita gunakan sin, so kita akan ambil inverse of sin. Inverse of sin, kita ambil nilai 0.5 ataupun 1/2. Ini kalau kita gunakan angle 1/2. Seorang cuba guna kalkulator. 0.5. Berapa? Tekan shift sin 0.5 ataupun 1/2. So kita dapat berapa darjah? 30. Ya betul. Ya betul, 30 darjah kan? 30. Ingat ini bukan jawapan ya. Ini bukan jawapan. Jawapan dia akan bergantung kepada step yang kedua ni. Jadi sekarang ni ni basic angle alpha. Kita gunakan 30 darjah. Kemudian step yang kedua barulah kita kira yang ni untuk step yang kedua ni, yang pertama kita kena tentukan dia berada di mana. Dia berada di mana. Kalau sin bernilai positif. Sin bernilai positif.
Jadi kalau sin bernilai positif, dia berada sekuan mana? Kalau kita hafal all, sin, tangent, cos, berada di mana? Sekuan yang pertama dan yang kedua kan? Pertama dan kedua. Sebab bernilai positif ni maksud dia, kalau sekuan yang pertama all positif, maksud dia sin positif, cos positif, tangent positif. Untuk sekuan yang kedua ni sin je positif. Tangent pula, ni soalan ketiga tangent je positif. Yang keempat cos saja positif, yang lain-lain negatif. Okey. Jadi penentuan kawasan ni bergantung kepada nilai sin ni. Positif ke negatif. Okey. Jadi step yang kedua ni kita tengok nilai sin ni, nilai dia adalah positif. Positif maksudnya kita akan ambil kira sekuan yang pertama dan yang kedua. Masa kita kira basic angle ni kena ingat, walaupun katakan soalan gunakan sin theta equals to negatif, untuk step yang pertama ni negatif tu diabaikan. Kita sentiasa ambil nilai positif. Okay? Ni sebahagian soalan ni memang asalnya positif, so kita tak nampak perubahan. Tapi kalau sini ada negatif, maka masa nak cari alpha ni abaikan negatif. Jangan tekan shift sin negatif 0.5. Negatif tu kita kena abaikan. Okey. Kalau ada positif negatif baru kita ambil kira untuk step yang kedua. Jadi kalau kita refer kat sini, kalau kita refer pada first quadrant, okey, maka theta tu sama dengan alpha. Jadi kamu boleh rujuk balik nota. Kalau kita nak cari theta untuk sekuan yang pertama, inilah nota dia. Kamu rujuk balik. Kalau nak cari theta untuk sekuan yang kedua, kita kena ambil 180 tolak alpha. Kita berpandukan pada yang ni. Kemudian ini theta, kalau sekuan yang keempat, kita kena ambil 360 tolak alpha. Okay? Jadi kalau kita nak jawab step yang kedua ni, kita mesti berpandukan pada ni. Kita dah ada alpha, so tengok dia berada di mana. Sekarang kalau kita berada pada first quadrant, maka kita kena ambil theta tu sama dengan alpha. So untuk soalan ni, kita akan gunakan nilai alpha terus sama dengan 30 darjah. Jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua dia berada pada sekuan yang kedua, second quadrant. Second quadrant, maka theta tu kita gunakan formula 180 tolak dengan alpha. Jadi sebenarnya kita nak baca sudut daripada sini sampai sini. Yang ini adalah alpha. Okey, ini adalah alpha. So 180 tolak alpha. Jadi kita ambil 180 tolak 30, dapatlah jawapan dia 150 darjah. Okey. Jadi kita tengok jawapan kita ni. Pastikan jawapan kita ni mesti berada dalam kita punya range ni. Jawapan kita. So betul lah. Maka theta ni jawapan dia adalah 30 darjah dan 150 darjah. Kita diberi tangent theta plus 1 equals to 0. Jadi kalau kita nak solve, kita ingat balik, kalau nak solve, step yang pertama, kita dapatkan dia punya basic angle dia. Ni saya ringkaskan, saya guna alpha dia. Jadi kena faham alpha ni adalah basic angle. Cara dia, kita akan ambil macam ni, tangent theta equals to negative 1. Kita ambil daripada sini, tangent theta equals to negative 1. Kemudian nak dapatkan basic angle, kita tekan je, guna calculator, tekan inverse of tangent, shift tangent, in bracket 1. Ini yang kena ingat ni. Jangan kita tekan shift tangent negative 1. Untuk step yang pertama, kita kena andaikan dia sentiasa positif. Okay? Jadi kalau kita guna calculator, tekanlah shift tangent 1. So dapat 45. Okay, ini saya jawab ni, saya gunakan syarat yang pertama. Okey, kemudian step yang kedua. Okay, step yang kedua, kita tentukan dia berada di mana. Kita buat lakaran. So kita kena ingat all, sin, tangent, cos. Sekarang kita punya tangent bernilai negatif. Tangent bernilai negatif. So kita nak pilih kawasan mana? Kita nak pilih kawasan mana? Kuadran 2 dan 4. Ya betul, 2 dan 4. Sebab ini bernilai tangent negatif. Jadi kita dah tentukan dia punya kuadran. Step yang ketiga barulah kita kira. Untuk kira, kita ingatlah balik cara kita nak kira theta. Okay, saya tulis sekali lagi. Kalau sekuan yang pertama, theta tu sama dengan alpha. Kalau sekuan yang kedua, theta tu adalah 180 tolak alpha. Kalau sekuan yang ketiga, theta tu adalah 180 tambah alpha.
Kalau skuan yang keempat, theta tu sama dengan 360 tolak alfa. Okey. So tengok dia berada di mana. Sekarang kita gunakan 2 dan 4. So kita tulis theta yang pertama. Kalau skuan yang kedua, ambillah formula 180 tolak dengan alfa. Alfa tadi 45. So ambil 180 tolak 45. Dapatlah 135. Selesai. Skuan yang keempat, theta yang berikutnya, kita kena ambil 360 tolak alfa. Ingat formula ni kita ambil berdasarkan dia berada di mana. Sekarang 2 dan 4. So gunalah formula ni. So ambillah 360 tolaklah dengan 45. 315. Okey, ya, jadi jawapan theta kita adalah 135 dan 315. Kemudian kita check jawapan kita termasuk tak dalam kita punya ni. Kalau termasuk, maka betul lah. Okey. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? So, kalau tak termasuk, so kita tak payah tulis lah. Okey, katakan kita kira-kira dapatlah 400 contoh Kita kira dapatlah 400 jawapan dia. Tapi 400 ni tak termasuk dalam ni. Maka 400 tu jangan ambil sebagai jawapan. Pengiraan tu adalah. Tapi jawapan akhir dia jangan ambil. Okey, katakan kalau sini 135, yang ni kalau ikut kaedah 400. Tapi 400 dah terkeluar daripada kita punya range. Maka jawapan akhir dia adalah 135 je. Sebenarnya step dia sama. Katakan soalan dalam bentuk radian. Okey, dalam bentuk radian. Maka kamu ubahlah. Kamu ubah, kalau katakan saya guna syarat yang kedua kan. Maka kita akan ubah. Ni kalau saya ambil syarat yang kedua. Maka ubah jawapan dia, theta tu dalam bentuk radian. Jadi tukarlah 135 bahagi dengan 180 dalam radian. Kan? Jadi 3/4 kan? So jawapan dia 3/4. Betul ke? 3/4 pi. Betul tak? Kita ambil 135 bahagi dengan 180. Yes. 3/4 pi adalah 135. Ini pun sama juga, tukar je lah. 315 bahagi dengan 180. Maka dapatlah 7/4 pi. 7/4 pi. Maksudnya jawapan ni dia bergantung kepada range yang dibagi. Kalau dalam degree, inilah jawapan dia. Kalau dalam yang ni, so tukar dalam bentuk pi. Okay? Kalau yang ni pula, maksudnya kalau yang pertama betul, sama. Kalau yang pertama sama. Ni kalau yang ketiga ni kena ubah sikit. Yang pertama sama, 135 sama. Tapi bila yang kedua dah terlebih daripada 180. Jadi apa kita nak buat ni jawapan ni? Yang kedua. Maksudnya kalau saya lukis, ni boleh nampak? Kamu boleh nampak ni? 315 tu lebih kurang di sini lah. 315. Ni 360. Yang ni 315. Maka kita akan baca sudut ni. Ni. Sebab bila lebih daripada 180, kita akan baca daripada horizontal ke bawah. Jadi kita tengok perbezaan dia 360 tolak 315. Maka jawapan dia adalah, disebabkan dia ikut jam, negatif 45 darjah. Okey, boleh ke ni? Jadi jawapan yang saya merahkan ni jawapan yang saya buat ni, ini kalau range tu saya tukar. Kalau range tu tukar, maka jawapan tu tukar je ikut dia punya range yang diberi. Kalau yang ketiga, maksudnya jangan ada sudut lebih daripada 180. Jadi untuk jawapan yang kedua kena tukar. Okey, saya nak ambil soalan B. Okey, untuk soalan B, kita jumpa secant theta plus 10 degree sama dengan negative square root of 2. Ni contoh secant, kalau kita jumpa secant kena tukar. Dia adalah 1 over cos. 1 over cos. 1 over cos theta plus 10. Okey. Ini sama dengan negatif punca 2. Kemudian kita akan buat cos theta plus 10. So ini begini, jadi kita akan dapat negatif 1 per punca 2. Okey.
1/2. Okey, kemudian untuk yang ni, kalau kita tengok kat sini, ni, kena hati-hati sikit yang ni akan dia berubah sikit. Maksud dia, kita punya asal, kita punya range kita betul lah yang ni. Asalnya. Tapi bila theta tambah 10, dia punya dalam ni, maka kita kena ubah kita punya range. Dia akan berubah. Maksud dia, daripada sini, nak tukar kepada theta plus 10 ni, semua kita kena tambah 10. Maksud dia, yang ni kena tambah 10. Yang ini kena tambah 10. Maksud nanti, bila jawapan, kita kena ambil kira, kawasan dia bukan 0 hingga 360. Kawasan dia adalah 10 hingga 370. Jadi, kena tengok range dia mungkin berubah. Kalau yang tadi katakan theta kan. So, kalau theta, kekal lah range dia, tak berubah. Tapi kalau theta tambah 10, dah berubah. So, yang ni kena tambah 10. So, kiri tambah 10, kanan tambah 10. Maksudnya kita punya range dia dah berubah. 10, 370. Kalau kita tengok macam soalan A ni kan, theta per 2, maka range kita kena ubah. Kalau untuk soalan A ni, range dia kita kena ambil theta over 2. Sebelah kiri kena bagi 2. Ni kena bagi 2. Maksud dia, kalau soalan kita macam ni, secant theta over 2, range kita bukan ambil yang ni. Kena ambil yang baru ni. Maksudnya, bukan sentiasa je kita akan ambil kira 4 sukuan. Tengok dalam ni dia berubah tak? Okay? Kalau berubah, kamu kena ubah. Tak kisahlah tambah 10 ke, tambah 40. Kalau katakan tambah 40, maka tambah sini. Ni 40, sini akan jadi 400. Dia akan berubah. So hati-hati Range kita untuk soalan ini dah berubah. Okey, jadi step yang pertama, sama je kita dapatkan alpha. Basic angle, tekan je inverse of cos, ambil nilai positif. Okey, ambil nilai positif. Nilai positif. Okey, so kalau kita tekan shift cos, 1 per punca 2. Punca 2. So berapa? Berapa darjah? Sudah. Berapa? Apa tak? Jawapan dia 40. 45. Yes. Ini kita punya basic angle. 45. Kemudian step yang kedua tadi sama. Step yang kedua, tentukan dia berada di mana. Kita tengok nilai cos kita negatif. Cos tambah 10 ni, dia bernilai negatif. Negatif. Maka kalau negatif, kita kena ambil kira all sin, tangent, cos. Kalau negatif ada di mana? 2, 3. Ya, betul. 2 dan 3. Okay. So step yang kedua kita tentukan dia berada di mana. Maka baru kita teruskan step yang ketiga. Tadi kita ambil sukuan yang kedua dan tiga kan. So theta yang pertama second quadrant. So ambillah theta tu adalah sama dengan, kalau sukuan yang kedua 180 tolak dengan alpha. So kita ambil tadi nilai 180 tolak 35. Yes, 145. 45 darjah. Ini saya salah tulis ni, sekali lagi. Okay, saya sekali lagi. Tadi step yang ketiga untuk second quadrant. Biasa kita akan tulis theta, tapi sekarang sudut kita adalah theta tambah 10. So kena buat theta tambah 10 sama dengan 180 tolak alpha. Maka theta tambah 10 ni dia sama dengan 180 tolak 45. So dapat 135. 135. Tapi untuk soalan yang ni kena hati-hati. Sebab ini bukan jawapan. Sebab kita nak theta. Maka 135 tolak 10. So jawapan dia 125. Okay. Sama juga untuk third quadrant. Third quadrant, angle kita bukan theta. Theta bersama dengan 10. So 180 tambah alpha. Jadi kita akan ambil theta tambah 10 sama dengan
180 tambah 45. 225. Tapi ingat itu bukan jawapan. Kita kena tolak dengan 10. Okey? Kemudian kita dah dapat jawapan ni. Kena check balik. Tadi kita dah ubah tadi dia punya range. Range kita dah ubah. Range yang baru adalah 40. Bukan 40. 10 tadi kan? 10. Kemudian theta. Kemudian paling tinggi 370. Jadi semaklah jawapan kita ni. 125. Okey, termasuk. 215 pun termasuk. Kita ada 4 cos squared x equals to 3 sin squared x. Okey, yang pertama range kita tak berubah sebab dia gunakan sama. Sama, 0 hingga 360. Okey, kemudian yang ini kita boleh tukar jadi tangent. Yang ni. Kita boleh tukar jadi tangent. Jadi tangent kuasa 2. Lihat tak ni? Ini saya bawa ke sini. Dia dapat 4/3. Okey tak ni? Ada yang tak nampak ni? Ini saya cos ni saya bawa ke sini, dia akan jadi tangent. 3 bawa ke sana. Okey. Jadi sekarang ni tangent ni dia akan ada plus minus ni. Bila kita jumpa soalan, dia akan ada plus minus. Plus minus. Maksudnya kita kena ambil kira semua sekuan. Semua sekuan kalau ada plus minus. Okey. Jadi step yang pertama, kita dapatkan dulu basic angle dia. Dengan cara ambil je inverse of tangent. Ambil nilai punca 4/3. Dapat sini. Dapat ni? Okey. Yang ni kamu pilihlah. Kamu nak buat darjah dan minit boleh. Kalau macam saya ni, saya buat dalam bentuk darjah. Pilihlah. Saya lebih suka dalam bentuk darjah. Lagi senang. Okey. Okey, ini kita punya basic angle. Kemudian step yang kedua. Okey, disebabkan step yang kedua ni, tangent kita ni ada campur tolak. Dia ada plus minus. Maka dia melibatkan semua sekuan lah. Jadi kita akan kira untuk semua sekali. Semua sekali. Jadi kalau kita ambil first quadrant, maka X sama dengan alpha 49.11. Settle. Kalau kita ambil kira second quadrant, so X tu adalah 180 tolak alfa. Sekuan yang kedua. 80 tolaklah dengan 49.11. Lebih kurang 130.89. Dah settle. Kemudian teruskan dengan third quadrant. Kalau third quadrant maksudnya 180. Ini semua ni formula ni gantung kepada table yang saya tunjuk tadi. Okey. So 180 tambahlah dengan 4911. Yes. 229.11. Settle. 229. Kemudian fourth quadrant. Ni masalahnya kalau kita ada plus minus ni. Semua sekuan kita kena kira. 360 tolak dengan alpha. So 360 tolak dengan 49.11. Zas. Okey. 310. Dan bila kita dah dapat jawapan ni, tengok balik jawapan. Dan tengok balik kita punya range. Termasuk tak? Kalau ikutkan semula termasuk ni. Soalan C Ni saya tulis dulu ni. Soalan C. 2 sin squared theta. Kita nampak dia bercampur ni. Sin dan cos. Bercampur. Kalau bercampur kita tak boleh kira. Jadi kita ingat balik. Kita ada satu formula. Ada dt. Daripada sin squared theta. Kalau kita tambah dengan cos. Ini berapa nilai dia ni? Berapa? 1. Ya, betul. 1. Okey, jadi untuk soalan ni, sebab sebelah kanan ni, dia cos. Maka yang ni saya kena tukar cos ni. Kena tukar.
gunakan ni. Jadikan sin ni sebagai tajuk. Sin ni sebagai tajuk. So kita akan ambil 1 minus cos squared theta. So kita ubah So 2 ubah 1 tolak cos. Kadang-kadang kita terpaksa buat proses macam tu. Tapi yang kita ubah ni untuk sin kuasa 2. Yang cos ni tak payahlah. Okay, so kita expand ni. Ni kita akan dapat 2. Asalnya ni lah, negatif cos squared theta. Negatif 2. Kemudian tambah 5. 2 tambah 1, 3. Ni yang salah ya. So ini dapat negatif 2 cos squared theta. Kemudian tambah 5 cos theta. Ni 2 tambah 1, 3. Kemudian eloknya jadikan dia positif. Tolak 5 cos theta minus 3. Okey ni 2 cos. Okey, setakat ni ada soalan ke? Untuk yang ni? Boleh tak? Boleh sir. Okey. Kemudian yang ni kamu guna kalkulator lah sebab kita nak factorize. So gunalah kalkulator, tekan mode equation, cari kuadratik. Kita factorize. 2 sama dengan negatif 5 sama dengan negatif 3 sama dengan. Maka jawapan yang pertama adalah 3. Tapi kita jangan tulis yang tu, kita tulis cos theta yang pertama 3. 1. Kemudian kita ambil jawapan yang kedua. Cos theta sama dengan negatif 1/2. Ini datang daripada selepas kita factorize. Ni kamu guna kalkulator. Kita guna kalkulator, masukkan 2, negatif 5, negatif 3. So kita dapat jawapan ni. Okay, maka kita akan buat 2 lah. Yang pertama kita selesaikan dulu cos theta sama dengan 3. Kalau nak ikutkan, kita kena cari basic angle. Basic angle kita inverse of cos 3. Ada jawapan tak? Ni ada jawapan tak? Tak ada. Tak ada jawapan. Ini maksud dia undefined. Maksud dia step yang pertama gagal. Maksud tak payah teruskan. Jadi untuk yang sebelah kiri ni tak ada jawapan. Ni tak ada jawapan. Kita tengok pula yang kedua pula. Okay, kalau kita tengok yang kedua, kita gunakan cos theta sama dengan negatif setengah. Jadi kita ulanglah step tadi. Step yang pertama, dapatkan basic angle dengan cara inverse of cos, tetapi negatif jangan ambil. Kita ambil positif je. So tekanlah shift cos 0.5. Dapatlah 60 darjah. Okey. Kemudian step yang kedua. Kita tengok cos kita bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, ni kalau kita rujuk balik sini, all sin tangent cos, maka kita akan ambil cos negatif. Sama macam tadilah. 2 dan 3. Cos negatif 2 dan 3. 2, 3. So dah tahu dia berada di mana. Kita sambunglah. Kalau jawapan sekuan yang ketiga, theta ni adalah 180. Tolaklah dengan alfa. 180 tolak dengan 60. Dapatlah 120. Kemudian kalau sekuan yang ketiga, formula dia adalah 180 tambah alfa. 180 tambah 60. 240. Okey, kadang-kadang soalan kita terpaksa guna gantian T. Ni. Kadang-kadang soalan, tapi soalan biasanya dia akan bagi tahu contoh macam contoh 4 tu kan. Contoh 4 tu, by using T equals to tangent theta over 2. Kemudian baru dia kata suruh solve. Okay? Yang tadi dia tak bagi tahu by using T. Maka kita akan solve terus. Tapi kalau kata by using T equals to tangent theta over 2, maka kita mesti guna kaedah T ni. Kita mesti guna yang ni. Tanya kita punya formula tangent theta 2 theta sama dengan 2 tangent theta over
1 minus tangent square theta. Kan? Kita nampak kalau sebelah kiri 2, sebelah kanan dia akan bagi 2. Jadi kalau saya ambil theta, sebelah kanan dia akan berubah jadi theta over 2. Bentuk dia sama. Itu step yang pertama. Okey, step yang pertama. Okey, kemudian kita tahu tadi tangent theta over 2 dia adalah T. Yang ni semua ni adalah T ni. So kita boleh tulis 2T. Yang ni bawah ni boleh tulis 1 tolak T kuasa 2. Okey, setakat ni faham ke tak faham yang ni? Faham, Sir. Boleh? Maksud dia, kalau soalan kata by using T equals to tangent theta over 2, kita mesti bermula dengan tangent theta equals to 2T over 1 minus T square. Mana datang dia ni? Daripada sini. Okey. Kemudian daripada sini kita kena create right angle triangle. So ingat balik, kalau tangent dia kena ambil opposite adjacent. So kalau angle dekat sini opposite 2T adjacent 1 minus T square. Kemudian kita gunakan Pythagoras theorem, kita cari ni. Okey. Jadi kalau soalan kata by using T equals to tangent theta over 2, maka yang pertama tangent theta sama dengan ni. Kemudian daripada right angle triangle ni, kita akan dapat sin, kita dapat cos. Okey, jadi sekarang ni kita gunakan, kamu ingat yang tadi, kita dah ada tangent. So tengok balik, kalau kita ada T sama dengan tangent theta over 2, kemudian kita punya sin. Ingat kita punya sin, ni kita ambil yang tadi. Sin sama dengan 2T over 1 minus 1 plus T square. Okey tak ni? Kemudian cos, ini yang tadi yang saya tunjuk tadi. 1 minus T, kemudian 1 plus T square. Ni ada masalah ke ni? Yang tadi yang saya tunjuk tadi. Tangent theta kita dah ada, sin theta dah ada, cos theta dah ada dalam sebutan T. Maka kita gunakan maklumat ni, maka yang ini kita kena ubah. So kita akan tulis 2 in bracket cos 1 minus T over 1 plus T square. Ni. Kemudian untuk sin pula, ni yang 2T ni. 2T over 1 plus T square. Kemudian equals to 2. Okey tak setakat ni? Boleh ke? Boleh, Sir. Okey, kemudian saya samakan denominator. Dah ada denominator ni, saya bawa ke sebelah kanan. So yang ni kita akan dapat 2 minus 2T minus 2T equals to, okey, untuk yang ni faham ke ni? Mana datang yang ni? Ni saya samakan denominator, bawa ke sebelah kanan. Maka yang di atas ni saya kembangkan. So 2 tolak 2T. Tolak 2T. Okey, sama dengan 2. Okey tak ni? Ni dah habis ni kan? Ni 2 tolak, so saya selesaikan 2 tolak 4T sama dengan 2 sama dengan 2 tambah 2T kuasa 2. Yang ini kita selesaikan, tujuan dia supaya kita nak tahu berapa nilai T. 2T kuasa 2 tambah 4T sama dengan 0. So kita factorize 2T, maka sepatutnya kita akan dapat T tambah 2 lah sepatutnya. Kan? 2T, sebab saya keluarkan 2T, maka yang ini akan jadi T tambah 2. So kita akan dapat 2 jawapan. Okay? So kita dapat 2 jawapan. Betul lah? Yang pertama T equal to 0. Yang satu lagi T sama dengan negatif 2. T sama 0 maksud dia tangent theta over 2 equals to 0. Maka tadi step yang pertama, kita dapatkan basic angle. Basic angle ni dengan cara, sepatutnya saya akan ambil inverse of tangent. Nilai 0 tu. Okay? Nilai 0 tu, kalau ikutkan kita akan dapat 0 lah ni. Kalau ikutkan dapat 0. Yang tadi. Kemudian step yang kedua, kalau kita dapat 0, kita tak boleh guna cara biasa. Kita tak tahu dia berada sukuan yang mana. Yang kita tahu, kalau 0, maksudnya dia berada betul-betul kat sini. Antara 1 dan 2,
1 dan 4, satu lagi antara 2 dan 3. Jadi itu yang saya dapat. Yang pertama, theta over 2 equals to 0, 1. Kemudian theta over 2 equals to 180. Okay? Sebab bila alpha 0, dia ada dua kemungkinan je. Sini dengan sini. So saya baca 0, 1. Satu lagi kita baca 180. Maka kita akan dapat step yang ketiga tadi, theta adalah 0 darjah. Kemudian yang ni adalah 360. Maksudnya akhir sekali mesti darab 2. Okey, ni dah selesai. Okey, kemudian kita ambil yang kedua pula. Bila t sama dengan negatif 2. Okey, t sama dengan negatif 2, kita ulang balik. Tangent theta over 2 sama dengan negatif 2. So kita ulang step yang pertama, dapatkan basic angle dengan cara inverse of tangent, tetapi abaikan negatif. Ingat, basic angle ni kena abaikan negatif. Yang negatif ni kita akan ambil kira untuk step yang kedua. Okay, jadi kalau kita tekan shift tangent nilai 2. Oh, so kita dapat 63.43 darjah. Okay, kemudian kita tengok step yang kedua. Tangent bernilai theta over 2 bernilai negatif. Okey, kalau negatif, maksudnya kita kena ambil kira tadi all sin, tangent, cos. Kalau ikutkan cara biasa, tangent negatif tu berada pada dua tempat. Sama ada sukuan yang kedua atau sukuan yang keempat. Okey, itu kalau biasa. Tapi kita kena ingat, sekarang ni kita punya range bukan 0 hingga 360. Range kita yang baru adalah sebab kita gunakan theta over 2. Theta over 2, maka kita kena ambil 0 sampailah 180. Gunakan range yang baru ni. Jadi kita hanya ambil sukuan yang kedua je. Okey, sukuan yang kedua je. Jadi kita akan tulislah kat sini. Maka step yang ketiga, jawapan dia adalah theta over 2 sama dengan 180 tolak dengan alpha tadi. Okey. Jadi kita guna kalkulator 180 tolak dengan 63. 63.43. Okey, kemudian jangan lupa darab 2. So 233 jawapan dia. 233.14. Salah. Bila sebut je t sama dengan tangent theta. Tadi tangent theta over 2. Sekarang ni tangent theta pula. Bila asal adalah 2 tangent theta over 1 minus tangent kuasa 2 theta. Ini formula double angle untuk tangent. Untuk tangent 2 theta. So 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta. Kalau t ni dah berubah, maka kita akan ambil 2t per dengan 1 tolak t kuasa 2. Berbeza dengan tadi. Kalau t sama dengan tangent theta over 2, kita gunakan formula yang tadi. Sekarang kita terpaksa guna formula yang baru. Okay? Jadi sekarang ni kita nak dapatkan sin dan cos. Sin dan cos. Maka daripada maklumat tangent tadi, katakan saya labelkan ini adalah angle 2 theta. 2 theta. So ingat, kalau opposite kita adalah 2t. Maksudnya kat ini 2t. Adjacent 1 tolak t kuasa 2. Kemudian kita kena cari dia punya, gunakan Pythagoras theorem, cari hypotenuse. So kita dapat berapa? Okey tak? Ini cuba kira ni. Maksudnya kita akan ambil 1 tolak t kuasa 2 tambah dengan 2t kuasa 2. Lepas tu kita akan buat square root. Okay? Ni kita kuasa 2 dengan kuasa 2. Kemudian kita buat square root.
Ni kalau kita expand ni, kita dapat 1 tolak 2t kuasa 2 tambah t kuasa 4 tambah dengan 4t kuasa 2. Okey ke ni? T kuasa 4 tambah dengan 4t kuasa 2. So kita akan dapat 1 tolak tambah 2t kuasa 2 tambah t kuasa 4. Ini kalau kita factorize dapat apa ni? Ataupun t kuasa 4, t kuasa 2. Betul tak? Ni 1, 1, t kuasa 2, t kuasa 2. Betul tak? Okey, maknanya nanti akhir sel nanti, hypotenuse nanti, kamu akan dapat 1 tambah t kuasa 2. Sebenarnya nanti ni, kalau saya factorize, kita akan dapat 1 tambah t kuasa 2, kuasa 2. Maka bila kita buat square root, dapatlah ini. Ataupun nanti dalam ejen nanti, bila katakan t sama dengan tangent theta, kamu hafal je. Bila dah ada 2 ni, mesti sini 1 tambah t kuasa 2. So, daripada sini nanti kamu gunakan sin 2 theta. Ingat, sin, soka tua. Soka tua. Okay. So, opposite. Opposite sekarang 2t. Hypotenuse per 1 tambah t kuasa 2. Kemudian cos. Cos adjacent. 1 tolak t kuasa 2 per dengan 1 tambah t kuasa 2. Kita gunakan dua maklumat ni nanti. Ganti untuk di sini. Dengan di sini. Okey, sekarang ini 2. Cos 2 theta. Cos 2 theta tadi adalah 1 tolak t kuasa 2 per 1 tambah t kuasa 2. Tengok balik yang tadi. Okay, kemudian tolak dengan sin 2 theta. 2t over 1 plus t squared. Betul? Sin, okey betul. Sama dengan 2. Ini sama dengan tadi ni. Hilangkan denominator, bawa ke sebelah kanan. Maka yang ni saya akan expand. 2 tolak 2t kuasa 2. Tolak 2t. Okey, ni saya expand. Sama dengan 2 darab 1 tambah t kuasa 2. Ni, bawa sana. Okey, selesai kan? 2 tolak 2t kuasa 2. Tolak 2t. 2 tambah 2t kuasa 2. Okey, kemudian kita akan dapat 4t kuasa 2. Semua bawa ke sebelah kanan. Yang ini akan dapat tambah 2t. Kemudian 2 tolak 2 habis. Sama macam tadi yang lebih kurang. Okay. So factorize 2t. Ni sama yang tadi ni. T. Ni jangan silap lagi ni. 2t tambah 1. Okey tak yang ni? Ada masalah? Ni, so ini 4t. Kemudian ini tambah, okey. Okay, betul. So kita akan dapat t sama dengan 0, 1. Satu lagi t sama dengan negatif setengah. T kosong. Kemudian satu lagi t sama dengan setengah. Okey. T sama dengan 0. Kita akan buat t sama 0. Satu lagi t sama dengan negatif 1/2. Ulang balik. Step yang pertama. Cari basic angle. Bukan basic angle. Okay, Ini tadi gantikan dengan tangent theta sama dengan 0. Ini sama dengan tangent theta sama dengan negatif 1/2. Kita mulakan yang pertama. Step yang pertama. Cari basic angle. Ini sama tadi ni. Inverse of tangent dalam dia 0. Ni. Yang ni tak boleh guna cara biasa. Sebab kalau alpha tu 0, dia akan ada di dua kawasan. 0 dan 180. So step yang kedua, 0 dan 180. Maka kita akan ambil theta yang pertama 0, yang kedua adalah 180. So kita dah ada jawapan. Okey tak ni? Jawapan settle. Yang ini pun sama. Step yang pertama kita dapatkan basic angle, abaikan negatif.
Okey, yang ni berapa? Inverse of tangent setengah berapa? 26. 26.57. Betul, 26.57. 26.57. Okey, kemudian step yang kedua. Kita kena pasti nilai tangent kita adalah negatif. Nilai tangent kita adalah negatif. Kalau negatif dia pada sukuan mana? Kalau Pukul negatif. 2 dengan ke 4. Ya, 2 betul. dengan 4. Betul. All sin, tangent, cos. Negatif, maka sukuan yang kedua 2 dan 4. Sejari. 5 minit, 5 minit. Okey. Okey, jadi 2 dan 4. Kita check lah betul tak kita punya ni. Sebab theta ni dia selari dengan kita punya soalan antara 0 hingga 360. Jadi kita kena ambil lah dua kawasan ni. So, step yang ketiga. Kalau sukuan yang kedua, maka theta tu adalah 180 tolak alfa. So, kita ambil lah 180 tolak dengan alfa 26.57. 153 point 43. Okey tak? Betul? Betul, sir. Yes, so BD. Betul, sir. Yes. Okey, kemudian sukuan yang keempat. Theta adalah 360 tolak alfa. Ingat sukuan keempat, formula dia adalah 360 tolak alfa. Ambillah 360 tolak dengan alfa 26.57. Susah. Yes, sebiji 33.43. Macam itulah caranya. Kaedah ni kita akan guna kalau soalan sebut by using t equals to tangent theta ataupun by using t equals to tangent theta over 2. Kalau sebut ayat ni, maka tak boleh kita solve terus. Mesti melalui gantian t. So panjang sikit lah.